Assalamualaikum, salam Malaysia Berani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri hari ini menggariskan kepentingan hubungan Malaysia-China. Beliau merujuk prinsip serta aspirasi bersama bagi pembangunan inklusif tanpa urus baik selain peraturan global yang lebih adil. Beliau turut mengakui penubuhan kerjasama strategik komprehensif antara Malaysia dan China adalah satu langkah penting. Visi bersama kedua-dua negara ini selaras dengan inisiatif jalur dan laluan China serta rangka kerja ekonomi madani. Sementara itu, lebih 5,000 peluang pengajian di peringkat TVET ditawar menerusi 114 institusi kemahiran China yang hasil hubungan persahabatan hebat antara Malaysia dan China. Antara kerjasama yang dipersetujui menerusi mesyuarat dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatnya bincang. Perkembangan lanskap global kini menuntut negara anggota ASEAN untuk mendepani cabaran masa hadapan yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri, Malaysia selaku pengemudi persidangan ASEAN tahun hadapan sedia menggalas tanggungjawab besar itu demi kemajuan negara serantau. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian dalam syarahan umum di Peking University, Beijing. Dalam pada itu, Malaysia komited laksanakan penglibatan kolaboratif sebagai pengerusi ASEAN 2025 dalam usaha membantu keamanan di Myanmar. Perdana Menteri berkata penglibatan ini adalah dengan kerjasama negara anggota ASEAN, rakan dialog utama dan organisasi antarabangsa. Terdahulu, Perdana Menteri adakan mesyuarat bersama China International Capital Corp (CICC) dan Huawei di Beijing. Objektifnya bagi tingkatkan peluang pelaburan seterusnya merancangkan ekonomi negara. Hari ini merupakan hari terakhir lawatan kerja 4 hari beliau ke China. Keputusan melantik syarikat U-Mobile untuk menyedia rangkaian kedua 5G perlu dihormati semua pihak. Jelas Menteri Komunikasi, pelantikan itu dibuat bukan secara penganugerahan terus, sebaliknya menerusi proses tender. MCMC katanya telah melaksanakan proses terperinci dari aspek teknikal dan komersial untuk membuat pemilihan tersebut. Dalam pada itu, kerajaan buat masa ini tidak berhasrat menyekat platform media sosial yang gagal mendaftar lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi selepas 1 Januari tahun depan. Menteri Komunikasi berkata pelesenan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 diperlukan bagi memastikan penyedia perkhidmatan bertanggungjawab dan mewujudkan ekosistem dalam talian lebih selamat kepada pengguna. Sehingga 31 Oktober 2024, sebanyak 67 infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence atau POP, hub gantian optik telah siap sepenuhnya bagi fasa 1. Ia menjadikan sebanyak 7,871 premis telah tersedia dengan sambungan gantian optik untuk dilanggan komuniti setempat. Menteri Komunikasi memaklumkan bagi negeri Sabah, sebanyak 636 POP dijadual siap sepenuhnya tahun depan. Jawatan Kuasa Kira Wang Negara PAC akan memulakan prosiding terhadap Fashion Valet. Ia susulan kerugian pelaburan oleh Khazanah dan PNB melibatkan dana awam berjumlah 43.9 juta ringgit. Prosiding dijangka akan diadakan pada minggu kedua Disember ini. Dalam masa sama, PAC akan panggil semua mewakil Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS bagi jelaskan isu yang sedang melanda syarikat berkenaan. Prosiding terhadap pertubuhan itu juga dijangka akan diadakan pada minggu kedua bulan depan. Susulan kebimbangan PAC berkenaan prestasi penjualan bangunan komersial Semerak 20 yang dikendalikan Felcra, Timbalan Perdana Menteri akan meminta pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Felcra memberi penjelasan kepada jawatan kuasa terbabit. Terdahulu, Felcra mencetuskan kebimbangan jawatan kuasa PAC kerana masih belum menjual bangunan di Jalan Semerak itu walaupun terdapat syarikat yang berminat. Bersempena Bulan Integriti Nasional dan Bulan Keluarga Kebangsaan, Institut Integriti Malaysia dan LPPKN bekerjasama dengan JAKIM menganjurkan Forum Perdana Ehwal Islam Khas di Masjid Sultan Ahmad Shah UIAM, Kampus Gombak. Rinciannya lanjut bersama Leila Zain. Ya, Otto, Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dijangka lebih 1,000 tetamu akan menghadiri, terdiri daripada mahasiswa kampus UIA Gombak dan juga masyarakat sekitar. Membawa tajuk Kepimpinan Keluarga Berintegriti Ummah Sejahtera, barisan panel yang diketengahkan pada malam ini bukan calang-calang.
Mereka ialah nama yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah negara, iaitu Ustaz Roslan Muhammad, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin serta Ustaz Dr. Muhammad Sabir Jamaluddin yang merupakan seorang duat Al-Falah. Seperti biasa, Ustaz Hariri Daud sebagai moderator akan mengemudi perbincangan pada malam ini yang pastinya insya-Allah akan memberi manfaat buat kita semua, iaitu dalam membentuk masyarakat berintegriti bermula dari kepimpinan sebuah keluarga yang akan menjadi contoh kepada anak-anak. Untuk pengetahuan anda juga, tahun ini sambutan Bulan Integriti Nasional lebih bermakna kerana Institut Integriti Malaysia IIM menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-20. Bukan itu sahaja, pelbagai program menarik telah pun disusun atur untuk kedua-dua sambutan serentak sepanjang November ini, iaitu Bulan Keluarga Kebangsaan dan juga Bulan Integriti Nasional. Antaranya ialah khutbah Jumaat iaitu Bulan Integriti Nasional pada hari esok, Konvensyen Nasional Sistem Integriti Korporat serta pameran IIM bersama sektor awam dan swasta. Jadi kepada anda, jika anda berhampiran dengan Masjid Sultan Ahmad Shah ini, saya ingin mengajak anda terus datang untuk sama-sama kita menimba ilmu menerusi Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini yang membawa tajuk Kepimpinan Keluarga Berintegriti Ummah Sejahtera bersempena dengan sambutan Bulan Integriti Nasional dan Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Jika anda tidak berkesempatan, anda boleh sahaja terus tonton di TV1 pukul 9 malam ini, juga di RTM Klik. Untuk itu, kembali ke Angkasa Puri Kota Media bersama-sama dengan Otto di sana. Silakan Otto. Baik, terima kasih Lela. Mahkamah Tinggi tetapkan 11 Disember untuk putuskan permohonan kerajaan sekat Petrols Saudi guna dana 1.61 bilion ringgit yang dikaitkan dengan 1MDB. Kerajaan Malaysia mendakwa wang terbabit berasal daripada dana 1MDB dalam satu usaha sama dengan PSI bagi menemukan 1MDB Petrols Saudi Limited pada tahun 2010. Permohonan difailkan di bawah Seksyen 53 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis berjaya berkas 10 lelaki yang menyamar sebagai anggota polis sebelum menunggang motosikal. Dalam timbalan Ketua Polis Selangor berkata kegiatan yang dipercayai aktif sejak Julai dilakukan di beberapa lebuh raya utama. Sasaran mereka adalah individu yang menunggang berseorangan. Hasil dari tangkapan itu, polis berjaya menyelesaikan 10 kes samun sekitar Selangor. Seorang kerabat di Raja Pahang antara 5 individu didakwa di Mahkamah Magistrate Kuantan hari ini atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki 6 Jun lalu. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM7,000 setiap seorang. Tarikh tersebut semula kes ditetapkan pada 11 Disember depan. KPDN Terengganu rampas 38,500 liter minyak diesel dan 2 buah tangki skate dengan nilai keseluruhan RM982,035. Rampasan dilakukan dalam satu serbuan di tapak projek pemeliharaan muara Sungai Setiu. Syarikat terbabit disyaki memindahkan barang kawalan ke lokasi yang tidak diloloskan pengawal bekalan dan memindahkan minyak diesel ke tempat tidak berlesen serta melebihi had kuantiti dibenarkan. Sebanyak 189 kes kanak-kanak di bawah usia 18 tahun dilaporkan hilang di Pahang sejak 2022 hingga Oktober 2024. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang berkata daripada jumlah itu 4 kanak-kanak belum pulang ke pangkuan keluarga. Usaha mengesan mereka masih diteruskan dan pengaruh rakan, masalah keluarga dan keluar mencari pekerjaan menjadi antara punca kehilangan mereka. Fama Perlis serahkan 210 unit kit makanan NADMA kepada Angkatan Pertahanan Awam Negeri Perlis. Menurut pengarah Fama Perlis, ia sebagai persediaan menghadapi musim monsun Timur Laut yang dijangka bermula bulan ini hingga Mac 2025. Kit makanan yang disediakan dengan kerjasama Fama itu akan ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Kementerian Pengangkutan akan memeriksa semula piawaian keselamatan penggunaan soket di dalam pas. Ia susulan insiden seorang remaja maut akibat renjatan elektrik ketika menggunakan soket di dalam pas. Menteri Pengangkutan berkata satu pasukan petugas khas diwujudkan bagi mengenal pasti punca insiden itu. Dalam pada itu, syarikat bas terlibat berdepan tindakan digantung permit operasi.
Bilangan pegawai warden di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM akan ditambah ia bagi meningkatkan lagi pengawasan terhadap pelajar. Timbalan Menteri Pertahanan berkata langkah itu bertujuan tangani kes budi yang dilaporkan di institusi berkenaan. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah teliti cadangan penubuhan tadika pendidikan khas di setiap daerah seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri berkata cadangan berkenaan diterima daripada Exco Luar Bandar pada mesyuarat penyelarasan antara KKDW dengan Exco Luar Bandar di Alam Gajah. Pelaksanaan tadika di bawah kemas itu khusus kepada anak-anak kurang upaya khasnya autism di luar bandar. Bank-bank pelaburan unjur OPR terus kekal pada 3% sehingga akhir tahun 2025. Menurut Maybank Investment Bank, jangkaan berdasarkan prospek pertumbuhan ekonomi lebih baik tahun ini dan momentum berterusan sehingga tahun depan. Hong Leong Investment Bank pula berpandangan keputusan Jawatan Kuasa Dasar Monitori Bank Negara Malaysia semalam sebagai tindak balas kepada tekanan inflasi. Ini termasuk pelaksanaan rasionalisasi RON 95 dan jangkaan kenaikan gaji pekerja. Reserve antarabangsa Bank Negara berjumlah $117.6 bilion sehingga 30 Oktober 2024. Ia susut berbanding $119.6 bilion yang dicatat pada 15 Oktober lalu. Paras reserve ini memadai untuk membiayai 4.8 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Sektor perdagangan borong dan runcit Malaysia catat pertumbuhan 3.8% tahun ke tahun pada September 2024 iaitu dengan nilai jualan mencecah RM148.2 bilion. Ketua Perangkawan berkata perdagangan borong menyumbang RM66.5 bilion manakala runcit menyumbang RM64.4 bilion nilai jualan. Sementara itu, subsektor kenderaan bermotor mengalami penurunan. Sekurang-kurangnya 40 terbunuh manakala 53 cedera dalam serangan Israel di wilayah Baalbek, Hermel, Timur Lubnan semalam. Serangan turut memusnahkan sebuah bangunan bersejarah warisan era Uthmaniyah Mansheh di Timur Lubnan. Serangan turut menyasarkan daerah Dawhiyah di Beirut menyebabkan kerosakan besar kepada bangunan, infrastruktur dan kemudahan awam. Kira-kira 3,050 terbunuh di Lubnan susulan menjadi sasaran rejim Zionis sejak setahun lalu. Dalam pada itu, Israel lancar serangan terbaru ke atas selatan Lubnan awal hari ini. Ia sejam selepas perbincangan antara Benjamin Netanyahu dan Presiden baharu Amerika Syarikat Donald Trump berkenaan ancaman Iran. Kerajaan Australia rancang larangan remaja bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Perdana Menterinya berkata keputusan dibuat Kabinet pada Isnin lalu akan dibawa ke Kabinet Kebangsaan. Sekiranya diluluskan, ia akan dijadikan undang-undang berkuat kuasa 12 bulan selepas kelulusan. Usaha itu bagi mengekang kemudaratan yang menjadi kebimbangan ibu bapa. Taufan Yingxing melanda hujung timur Laut Filipina beberapa minggu lepas. Dua siri ribut lain mengorbankan sekurang-kurangnya 150 penduduk. Lebih 21,000 penduduk 20 buah perkampungan di wilayah Cagayan dipindahkan beberapa jam sebelum taufan melanda. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.